Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Baiklah, pada malam ini seperti yang rakan kita katakan tadi, saya akan bercerita sedikit berkenaan satu tokoh, iaitu orang yang pertama sekali melaungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Siapakah yang pertama kali melaungkan azan? Orangnya ialah Bilal bin Rabah. Baiklah, kita menelusuri sejarah siapakah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah anak kepada bapanya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Dia dilahirkan sebagai seorang hamba. Diriwayatkan apabila Rabah dan Hamamah ingin memulakan kehidupan yang baru di Mekah, di dalam tengah perjalanan, keluarga tersebut telah dirompak dan dijual harta benda dan dirinya dilelong menjadi hamba. Maka apabila dilelong di pakan ukas Mekah, maka Rabah dan Hamamah dibeli oleh Bani Dar'am. Dan maka setiap hari bekerjalah Rabah dan Hamamah sebagai hamba yang disiksa begitu kuat. Maka lahirlah Bilal, anak mereka. Bilal dilahirkan sebagai seorang hamba, dan apabila meningkat dewasa, abang dan Bilal mempunyai seorang abang bernama Syaz, dan dijual kepada satu keluarga di Yaman. Tetapi abang dia ni beruntung kerana dibeli oleh sebuah keluarga yang kaya, maka diangkat menjadi anak angkat kepada keluarga tersebut. Tetapi Bilal sebaliknya dijual kepada keluarga Umayyah bin Khalaf, seperti yang rakan kita katakan tadi. Walaupun Bilal ni rajin bekerja, jujur, tetapi apabila Umayyah mendengar apabila Bilal memeluk agama Islam, Umayyah telah menyiksa beliau. Beliau ditelanjangi, dipukul dengan cemeti, disebat, dijemur di tengah padang pasir. Dan pada ketika itu, apabila sebuah batu besar diletakkan di atas dadanya, beliau tetap teguh dengan iman. Walaupun Umayyah memaksa Bilal untuk mengatakan Tuhan mereka pada ketika itu Al-Lata, Al-Uzza, tetapi Bilal tetap teguh dengan iman. Beliau tetap dengan kalimat Allah, Allah, Ahad, Ahad. Berita penyiksaan yang tidak memberi kemanusiaan tersebut telah sampai ke pengetahuan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Apabila mendengar Abu Bakar Siddiq telah berjumpa dengan Umayyah, lalu ingin membeli dan menebus Bilal dengan harga 9 ukiah emas. Lantaran marahnya Umayyah atas kedegilan Bilal, maka dilepaskan dan dijual kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada ketika itu Umayyah dengan marahnya, wahai Abu Bakar, kalau kau pun ingin membeli Umayyah ni dengan 1 ukiah emas, Bilal ni dengan 1 ukiah emas, aku akan menjualnya. Tetapi apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Wahai Umayyah, kalau kau ingin menjual Bilal ini dengan harga 100 ukiah emas, aku sanggup membeli. Lalu dibawalah Bilal pulang ke rumah dan dimerdekakan. Sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar bahawa Bilal dengan teguh imannya telah dimerdekakan, maka Rasulullah telah berkata dengan Abu Bakar As-Siddiq, marilah kita berkongsi wang tebusan yang engkau bayar kepada Umayyah. Namun Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang kaya.
dengan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melunaskan segalanya." Kita ringkaskan cerita berkaitan dengan Bilal. Apabila Bilal telah merdeka dan mengikuti Rasulullah ke mana-mana, apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah dan bersembahyang di Masjid Al-Aqsa, dan pada ketika itu Rasulullah telah mensyariatkan azan. Dan orang yang pertama sekali melaungkan azan ialah Bilal bin Rabah. Apabila Bilal telah berdiri di atas menara dan melaungkan azan buat pertama kalinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegar langit ketujuh suaranya. Dan semua penduduk di kota Madinah diam mendengar laungan azan tersebut. Malaikat-malaikat terkejut mendengar laungan azan tersebut. Dan diberitakan pada satu ketika ada orang cemburu dengan Bilal dan ingin menggantikan tempat beliau untuk melakukan azan. Maka Bilal membenarkan. Sebaik saja laungan azan dikumandangkan, malaikat Jibril turun bertemu dengan Rasulullah dan bertanyakan, "Mengapakah pada waktu zuhur tadi aku tidak mendengar laungan azan?" Rupa-rupanya Bilal adalah merupakan orang yang terpilih. Sampaikan Rasulullah pernah bertemu selepas solat subuh kepada Bilal bin Rabah. "Wahai Bilal, apakah amalan yang paling baik yang engkau amalkan, sehingga kan apabila aku naik ke Arasy, masuk ke syurga, suara tapak kakimu yang aku dengar di hadapan?" Lalu Bilal dengan rendah diri, "Wahai Rasulullah, tidak ada amalan yang besar bagiku yang aku amalkan sepanjang hidupku. Tetapi setiap kali aku berhadas, aku akan mengambil air wudhu." Jadi Bilal sentiasa mengambil air wudhu selepas dia berhadas. Tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran daripada perjuangan Bilal. Sebenarnya Bilal tidak sanggup berpisah dengan Rasulullah semasa kewafatannya. Selepas Rasulullah wafat, Bilal telah tidak ingin menjadi muazzin atau melaungkan azan lagi. Kerana pada kali terakhir beliau melaungkan azan sewaktu jenazah Rasulullah ingin dikebumikan sampai ke kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai pada waktu itu Bilal tidak sanggup meneruskan kerana teramat sedih. Dan sehinggalah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, beliau tidak menjadi muazzin dan beliau wafat pada umur 60 di Damsyik, yaitu pada tahun 20 Hijrah. Dan pengajarannya sebenarnya Bilal bin Rabah Al-Habsyi adalah seorang Habsyah berkulit hitam legam, tetapi kulit hatinya tetap putih. Walaupun dari mana asal kita, tetapi yang paling penting adalah hati dan keimanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.